Bismillahirrahmanirrahim. Apa lalu bang? Santai kau. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sehat-sehat hendaknya. Okey, InsyaAllah. Kalau korang perasan lah kan, setiap kali kalau kata kita bercerita pasal motor, akan ada beberapa golongan ataupun beberapa puak yang tak nak kalah dalam memberikan ataupun menyampaikan buah fikiran mereka pasal apa saja yang kita sembangkan tu lah. Contohnya kita sembang pasal nak beli motor, kita sembang pasal launching motor baru kan. Itulah benda yang aku perasan sepanjang peng-YouTubean aku selama ini. Kan aku ada buat beberapa video kan pasal motor baru launching lah, motor inilah, motor itulah, bila buat review itu ini apa semua. So aku terjumpa puak-puak yang macam ni setiap kali aku post video pasal motor. Dan bukan setakat komen-komen dekat video yang aku post tu saja. Kadang-kadang aku pergi dekat mana-mana grup motor, dekat page-page motor ke, page otomotif ke apa ke, pun aku ada jumpa juga puak-puak ataupun kluster-kluster. Aku namakan dia orang kluster yang macam aku cakap ni lah. Dan sekarang ni tengah lampu merah. Sabar jap. A few inches later. So setelah sedikit kajian dan juga sedikit pemerhatian dibuat berdasarkan beberapa pemboleh ubah dan juga hipotesis yang amat meyakinkan, jadi dengan ini aku ingin mengumumkan bahawasanya untuk video kali ini aku akan summarize dan sharekan dekat korang jenis-jenis kluster dunia permotoran. Nampak? Aku nak ke kiri, kenapa aku berhenti? Rek. So, cakap banyak pun tak guna, tembak pun tak kena. Kita mulakan dengan kluster yang pertama, kluster top speed. Kluster ni, kluster yang paling famous lah dalam scene permotoran sekarang ni lah. Kenapa ianya dinamakan sebagai kluster top speed? Dah nama pun kluster top speed kan. Mereka-mereka yang datang daripada kluster top speed ni, dia menjadikan top speed ni sebagai satu-satunya kayu pengukur untuk mengukur, bukan ukur baju di badan sendiri, tetapi mengukur tahap bagus atau tidak satu-satu motor tu. Maksudnya kalau tak laju motor ni, tak bagus. Datanglah macam mana function, macam mana bagus elektronik dia ke, dia ada upside down fork ke apa ke, tapi kalau tak laju tak bagus. Lebih kurang macam tu lah. Diorang ni kalau boleh beli motor tu, cc tu kena sama dengan top speed dia. Maksudnya kalau beli motor yang 150cc nak kena dapat 150 km sejam. Mana maunya yo, matilah nak. Dan satu lagi perangai yang best pasal kluster top speed ni, dia suka buat comparison ataupun perbandingan antara motor 4 stroke dan juga motor 2 stroke. Pada aku tak ada masalah pun nak buat perbandingan kan. Tapi bila kau buat perbandingan tu berdasarkan top speed semata-mata, ianya menjadi ketidakadilan yang tiada bertepi. Semua orang pun tahu kalau motor-motor 2 stroke ni dari segi performance kan, especially dia punya top speed tu, boleh dikatakan akan double up performance cc motor 4 stroke. Maksudnya untuk senang faham macam ni lah, Yamaha 125ZR dia punya performance ataupun dia punya top speed tu nak dekat sama dengan motor 4 stroke 250cc. Maksudnya nak dekat sama dengan R25. Nampak? 2 stroke ni dia punya power memang macam tu, semua orang tahu. Dia punya laju tu, dari sini kalau nak ke JB ni setakat sekali perah je man. Pada aku tidak menjadi satu kesalahan lah kalau macam kau nak beli motor, kau meletakkan top speed ni sebagai salah satu kriteria yang patut kau ambil kira sebelum kau buat keputusan nak beli satu-satu motor tu. Tak ada masalah pun. Tapi berpijak di bumi yang nyata lah. Sebagai contoh, Isuzu Yamaha Y15ZR tu, kalau standard pekak kau boleh dapat 137 km sejam. Itu pun kalau badan kau ringan. Kalau badan kau dah macam bapak-bapak orang berat sampai 80 kilo, mana mahunya dapat 137 tu atas jalan straight. Tu belum kira faktor angin, faktor keadaan jalan tu lagi dan sebagainya. Semua tu nak kena ambil kira juga. Ini tidak. Asal nampak motor tu slow motor ni tak bagus. Asal nampak motor tu top speed dia tak boleh pergi je. Motor ni tak berbaloi beli. Mana maunya macam gitu. Gerti? Pada mereka-mereka yang dari kluster top speed ni, satu je lah pesanan aku. Nak laju-laju pergi mana? Kalau setakat kau bergulung dengan motor-motor kapcai ke, motor yang beginner sport bike macam R25 ni, tak payah sembang lah top speed. Tak laju mana pun. Nak laju beli sport bike. Tak ada siapa boleh deny kau punya motor tu laju. Wow. Gitu. Kluster baik beli. Ini pun antara kluster yang agak komen dalam scene pemotoran kita sekarang ni. Kenapa nama dia kluster baik beli? Sebab perkataan hikmah mereka adalah baik beli. Setiap kali kalau kata korang minta pendapat mereka-mereka ni, perkataan baik beli ni adalah antara perkataan yang paling wajib lah, yang akan meniti di bibir-bibir mereka. So macam mana kita nak kena pasti ataupun kita nak tahu simptom-simptom yang seseorang itu adalah datang daripada kluster baik beli ni? Dia senang je. Tak payah nak pergi swab test bagai. Dia ada dua je tanda dia. Yang pertama,
pertama, dia akan fokus pada harga. Bila macam kau tanya pasal nak beli motor ke apa kan, dia akan tanya dulu harga berapa motor ni. Yang kedua, dia akan buat perbandingan. Tapi perbandingan kalau kau dengar betul-betul apa yang dia cuba sampaikan hujah dia tu, engkau akan dapati bahawasanya hujah-hujah ataupun perbandingan yang dibuat itu adalah tidak masuk akal sama sekali. Sebagai contoh, ada seorang ni lah, seorang palatau ni, dia membuat satu comparison di mana harga sebuah Honda CBR 250RR dikomparekan dengan Encik Pro 2 Myvi tahun 2015. Dan di situ dia menyatakan bahawasanya adalah lebih berbaloi daripada berhabis engkau beli motor 250cc yang tak ada bumbung ni. Baik engkau beli Myvi takat 27,000 tu boleh dapatlah second hand senang-senang. Nampak kataan baik beli tu pada kan? Ada juga yang aku jumpa daripada pakai 250cc, baik aku beli 600cc yang second hand. Ada punya comparison macam tu tau. Comparison head to head dia tu adalah tidak adil sama sekali. Pada aku, diorang ni jenis tak faham lah. Kalau nak buat comparison motor 250cc, kenalah buat comparison dengan motor 250cc yang lain juga. Ini tidak merepek merampan pergi compare motor dengan kereta. Mana boleh macam gitu. Tidak adil lah jika kau berkelakuan demikian. To be honest, pada aku, mereka-mereka yang datangnya dari kluster baik beli yang perangai macam ni sebenarnya dia nak menunjukkan kebijaksanaan dia je. Nak tunjuk dia lah yang terpaling pandai menguruskan belanja, dia lah yang terpaling pandai dalam buat keputusan, dia lah yang terpaling berfikir di luar kotak. Padahal dia tak perasan sebenarnya dia bukan berfikir di luar kotak. Yang sebetulnya dia sedang berfikir di luar otak. Tapi yang kelakarnya kadang-kadang mereka-mereka yang datang dari kluster baik beli ni yang duk baik beli tu baik beli ni, kadang-kadang diorang ni tak minat motor langsung pun. So berjaga-jagalah ya. Sesungguhnya kebingangan itu tidaklah boleh diwarisi, tetapi ianya sangat mudah untuk dijangkiti. Berarti kluster baik tunggu ini adalah salah satu kluster yang baru saja aku temui, dan ianya baru saja didaftarkan di dalam Persatuan Kluster Beli Motor Satu Malaysia. Bilangan yang telah dijangkiti adalah minimum, tapi korang kena tahu yang ianya wujud lah. So kluster baik tunggu ni, macam mana kita nak kenal pasti? Diorang ni suka menunggu. Tunggu, tahu tak? Tunggu. Sebagai contoh, salah satu daripada mereka yang daripada kluster baik beli ni dapat aku kesan di dalam salah satu video aku, 2 video lah kalau tak silap, di mana pada video tu aku buat video pasal CBR 250RR dan juga RS 150 V2. So pada video RS 150 V2 ni, kluster baik tunggu ni, dia ada cakap lah, dia cakap baik tunggu Winner X. Okay, bila Y16 keluar, baik tunggu Winner X. And pada video yang aku post pasal video launching CBR 250RR tu pun ada juga yang datang dari kluster baik tunggu ni. Komen-komen dia macam ni lah lebih kurang, baik tunggu Kawasaki ZX25R. Itu kluster baik tunggu lah. To be honest, pada aku memang tak ada apa-apa masalah dengan kluster baik tunggu ni sebenarnya. Sebab setakat ni dia tak ada apa-apa nak cari pasal sangat, dan ayat-ayat dia pun biasa-biasa je. Ayat dia pun macam dia nak tunggu kan. Kebingangan dia tu belum lagi terserlah. Jadi aku macam okey je lah kan, tak ada masalah. Lagipun diorang ni ada satu sisi baik lah, ada satu positive side untuk kluster baik tunggu ni. Sebab kebiasaannya orang yang suka menunggu ni adalah orang yang setia. So memang elok sangat lah nak jadikan calon pasangan hidup tu. Setia baik, mana nak cari? Okey, habis dah kluster-kluster besar mat motor ataupun kluster-kluster besar beli motor dalam Malaysia ni, dalam scene pemotoran kita ni. Sesungguhnya tujuan video ni dibuat bukanlah untuk menganjing ataupun memandang rendah pada siapa-siapa sekalipun. Ianya adalah sekadar sesi berkongsi pendapat, memandangkan kita ni semua berkongsi minat yang sama. So benda-benda macam ni memang tak boleh dinafikan ada dalam kita punya scene ni, scene pemotoran ni. Pada aku, kalau kata nak buat ataupun nak bagi pendapat pasal bagus atau tidak satu-satu motor tu, ianya sangat-sangat subjektif lah. Dan tak payahlah nak desperate sangat nak mempertahankan hujah-hujah tu sampaikan sanggup buat comparison yang mengarut-mengarut dan yang tak masuk akal, macam aku dah mention sebentar saja tadi. So kalau nak buat comparison tu, biarlah berpatutan pada tempatnya dan juga adil dan zat sama. Okay, so okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye. Santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala